saya nak cerita sikit lah. Pada 3 hari lepas, ada hamba Allah, seorang suami ni, kawan kepada suami saya. So, masa berjumpa tu di kawasan terbuka lah. Bukan tertutup, tapi terbuka, tapi tak ada orang dengar lah perbualan kami tu. Kawan kepada suami saya macam tu. Lepas tu dia kata nak jumpa, minta tolong sangat. Lepas tu suami saya pun aturkanlah. So, suami saya, kawan suami, kawan kepada suami. Macam tu. Ada 2 orang lah. 2 orang lelaki. Lepas tu suami saya, lepas tu saya. Keadaan tu tidak menimbulkan fitnah. Lalu suami ni pun bercerita lah. Yang isteri ni perubahannya mendadak. Isteri ni situasinya tak tahu kenapa. Tawar hati, masam muka, tak bertegur dalam tempoh hampir 1 bulan. Lepas tu mengungkit kesalahan suami yang dah dibuat lama dulu. Bertahun-tahun lama. Diungkit kembali. Lepas tu macam-macam lah. Dan mendesak-desak untuk diceraikan. Ada anak berapa orang. Sebenarnya setelah kesalahan suami berapa tahun yang lama dulu tu, mereka dah mula bahagia, mereka dah mulakan kehidupan yang baru, macam-macam lah. So lebih kurang dalam hampir 1 jam saya dengar, saya bertanya, saya nak tahu apa kes. Tapi sebab masa tu pun suntuk, saya tak dapat nak bagi tumpuan. Saya cuma minta suami ni baca zikir rahmat ni 100 kali setiap hari, non-stop. Kemudian baca sebab dia rasa isinya ada gangguan. Sebab pelik sangat. Tiba diam, buat hal sendiri. Itu berlaku mendadak. Saya tanya suami ni, saya tanya lelaki ni, encik betul tak ada buat apa-apa? Ke encik ada ada affair ke? Ke encik ada buat sesuatu yang sangat menyakitkan hati isteri dalam tempoh berapa bulan ni? Start dia berubah ni. Dia pun kata, Ustazah, kami tak ada gaduh besar, kami tak ada isu. Semuanya okey. Saya pun tanya dia cuma ungkit balik benda yang berlaku lebih daripada 5 tahun yang lepas. Maksud benda lama sangat. Dan sama ni benda tu dah tak jadi isu dah. Saya betul-betul dah berubah. Macam tu lah kan. Jadi saya nak cerita secara umum yang berlaku. Kadang tu hasil daripada zikir ni, ia tak sebagaimana kita harap. Permulaannya tak sebagaimana yang diharapkan. Lepas tu dia buat sungguh-sungguh. Kemudian saya minta baca zikir Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril. Saya nak kongsikan tentang Ruqyah Jibril ni, sahabat-sahabat. Kalau ada ahli keluarga sakit, gangguan ke sebab sihir pemisah ni benar. Dan antara sihir yang pertama adalah sihir pemisah. Orang ada duit, dia kurang bergantung kepada Allah secara direct. Dia kata, apa maksud Ustazah? Ya, sebab encik ada duit kan. Encik pergi berubat ustaz sana, ustaz sini. Dan ketika itu diuji sejauh mana encik yakin dengan Allah ataupun yakin dengan ustaz. Ustaz tu tak salah. Saya ceritakan tentang keyakinan kita. Sejauh mana kita bergantung kepada Allah ataupun kita bergantung kepada ustaz. Di situlah ujian yang besar. Seseorang yang berada di dalam ujian, dalam waktu ujian susah, dan waktu yang sama ada ujian senang. Allah uji encik, bukan Allah uji ustaz-ustaz tu. Sekarang, sejauh mana encik direct minta dengan Allah. Saya sebut tu terus terang. Sejauh mana encik bangun malam, menangis, merayu, meminta dengan Allah supaya Allah beri jalan keluar. Supaya Allah kembalikan perasaan kasih sayang isteri ni. Isteri tawar hati, isteri tak ada perasaan, isteri tak sayang, isteri nak cerai ni. Bila tanya tak ada sebab lain, dia ungkit cerita lama ni. Saya kata sejauh mana encik betul-betul mengharapkan pertolongan Allah. Ataupun encik menyandarkan pertolongan itu pada manusia. Ustaz, tolonglah isteri saya gini-gini. Lepas tu ustaz kata memang ada gangguan. Tak apa, saya baca sekian-sekian. Lepas tu dah tak ada usaha daripada diri sendiri. Masya Allah. Jadi sekarang saya kata, bukan salah ustaz, bukan tak boleh jumpa. Tetapi jangan sampai pergantungan kita, usaha kita direct dengan Allah itu kurang. Lepas tu saya minta dia baca zikir Ruqyah Jibril. Masya Allah. Sahabat-sahabat boleh cari pasal Ruqyah Jibril ni. Tak kira lah, hari ni ramai sangat anak yang sakit. Ruqyah Jibril ni, menurut satu riwayat mengatakan bahawa ketika Nabi SAW diuji dengan sihir, lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi dan meruqyah Nabi SAW. Kerana itu dinamakan Ruqyah Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya arkika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillah ya arkika. Kalau ada ahli keluarga sakit, kita boleh baca zikir ini. Dan kalau kita rasa kita yang sakit, kita boleh ruqyah diri kita sendiri. Kita ruqyah diri sendiri. Subhanallah. Jadi, muslimin muslimat, jika kita nak ruqyah diri kita sendiri, kita boleh ubah domer. Tapi kalau kita tak reti bahasa Arab, tak ubah domer, baca je ruqyah yang sama ni, tapi niatkan untuk diri kita pun, insya Allah kita akan dapat ruqyah diri sendiri.
Kalau kita nak ruqyah diri kita, kita ubah kepada apa? Bismillahi arqini. Dengan nama Allah, aku meruqyah diriku. Kita bolehlah tanda doa. Ataupun kita ambil air kosong dalam gelas. Tak semestinya air zam-zam. Asalkan air kosong. Kita boleh baca ruqyah ini. Bismillahi arqini. Ikut ya. Bismillahi arqini. Dengan nama Allah, aku meruqyah diriku. Min kulli syai'in yu'zini. Daripada segala sesuatu yang menyakitiku. Min syarri kulli nafsin. Daripada segala kejahatan makhluk. Au ainin hasidin. Ataupun pandangan mata yang berhasad dengki. Allahu yashfini. Allah lah yang menyembuhkanku. Bismillahi arqini. Dengan nama Allah, Dialah yang menyembuhkanku. Subhanallah. Allahu Akbar. Ruqyah ni maksud dia sangat indah, sangat powerful. So, kalau kita nak ruqyah orang lain, kita nak ubati adik kita contoh, abang kita, suami kita, tak semesti melibatkan sihir. Demam ke, pening kepala ke, sakit apa ke, tak nak menyembuhkan. Bukan semesti gangguan yang melibatkan jin, syaitan, iblis sahaja. Subhanallah. Maksudnya ibu ayah kalau tahu anak tu sakit, anak tu mungkin kemurungan, stres dan sebagainya, kita boleh baca zikir ini. Ataupun adik-beradik, ataupun untuk diri sendiri. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita boleh ambil air, kita boleh baca air, kita boleh minum, baca ruqyah ni. Ataupun kita boleh mandikan diri kita. Ataupun kita bagi minum pada orang yang kita nampak sakit. Ataupun kita boleh beri mandikan orang yang kita nampak sakit. Sama ada sakit zahir ataupun sakit batin. Muslimin muslimat, seperti mana saya sebut, bukan syarat kita ni ustaz atau ustazah, bukan syarat kita ni perawat. Siapa yang diuji Allah, maka bermohonlah direct dengan Allah. Bukan menidakkan perlunya pertolongan orang-orang yang mahir dalam ilmu ini. Kita boleh jumpa ustaz, kita boleh jumpa ustazah, kita boleh jumpa orang-orang yang pakar dan mahir dalam bidang perawatan Islam ni. Boleh. Tetapi di waktu yang sama, yang paling utama adalah usaha kita. Pergi jumpa doktor juga,